إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكل. Siapa dulu? Penutup. Kita apa? 55. 25. Kuat sikit. Mana mic ada? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qad sallallahu sirra. Kemudian bahasan sifat qudrah situ. Perbahasan al-qudrah. Apabila kita sudah mengaku dan jum di dalam hati kita akan 6 sifat yang tersebut dahulu, ialah awal sifat nafsiyah wujud, kemudian waham satu ba'daha salbiyah. 6. Sudah masuk yang ketujuh ni. Ketujuh pada perbahasan sebab dia tak guna lafaz angka isim adat. Sebab tawahum ada takadum ta'akhur ni. Sifat Tuhan dia tak ada takadum ta'akhur. Dari dulu kemudian semua qadim. Ya, sifat Tuhan semua qadimah. Apabila kita sudah maknanya mengaku dan jom dalam hati kita akan 6 sifat yang tersebut dahulu wujud, qiyam baqa mukhalafah, qiyam ta'ala bi nafsi, wahdaniyat. Maka pulanglah, mana kembali kita memperbahas balik, pulanglah kita kepada bicara perkara-perkara yang ada, perkara-perkara yang ada pada Tuhan, mana sifat yang maujud pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sifat yang di muka di akhirat kita dapat lihat tu. Setengah daripada ni adalah qudrah, artinya perkuasa. Dia terjemah mana perkuasa. Dia kalau nampak jelas pada ilmu, ya. Ilmu apa makna? Pengetahuan dengan mengetahui. Ada beza tak? Ada jelas beza. Pengetahuan tu sifat. Kalau mengetahui tu takluk sifat. Dengan adanya ilmu, ada pengetahuan, lalu ia mengetahui. Itu dia. Ya, maka pengetahuan sifat, mengetahui takluk sifat. Ya. Kalau dalam kuasa, sebab dia tulis perkuasa. Mana sifat tu ada kuasa tu, maknanya takluk dia. Yang diibarat dengan bahasa Melayu kita dengan apa? Ring. Tahu ring? Bahasa petani tu dah tak ada ring. Ring tu kuasa lah. Daya kekuasaan dipanggil ring. Ya. Tu bahasa Melayu petani tu, ring. Ya. Orang pun tak ada ring dari dia. Tu tak ada ring. Tak ada kemampuan, tak ada kuasa. Maka pasal itulah
Tuhan kuasa mengadakan dan meniadakan apa-apa mungkin. Sebab apa? Ada dia kudrah. Kalau tak ada kudrah dipanggil lawan dia lemah. Al-ajizu, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan jika dimustahil pada adat ataupun aridi sekalipun, maknanya benda ni mustahil pada adat daripada Makkatul Mukarramah kepada Baitul Maqdis, berapa? Sebulan pergi sebulan balik. Itu adat. Adat makna apa? Kebiasaan. Maka dimasuk dalam makna kudrat Tuhan. Tuhan kuasa buat diubah, lebih pantas, lebih laju daripada itu, boleh? Tak ada apa-apa. Itu panggil mustahil adi. Mustahil adi dimasuk dalam harus akli, itu maksudnya. Mustahil adi masuk dalam harus akli. Dan ini yang dikatakan benda banyak berlaku, dipanggil amrun khariqun lil adah, benda yang mencarikan adat. Kan? Buah di luar musim, misalnya menanak tak ada pakai api, kan? Tinggi ya tu, nak masak. Sekarang tak boleh, sekarang pun tak ada api, kita pakai karen ni. Kan? Anak pun menanak tak ada api, saya tekan di batin itu karen. Wali-wali dulu dia letak isap nyala, kan? Wali-wali dia boleh pergi daripada mana, kan? Jarak yang jauh. Contoh, kita pergi ke Kelantan sekelip mata je. Anak boleh saya, anak naik ban, kejam mata buka tak sampai. Itu kau membongkang, kau tidur. Itu tak masuk ini. Jadi maknanya benda yang mencarikan adat tu baru kait sini tu. Dan jika mustahil pada adat atau dipanggil aridi. Ya, aridi mana benda yang baru datang. Ya, arid benda yang baru dah datang. Banyak benda baru datang. Sikit-sikit janji dia lah. Arid. Benda tu maknanya apa? Tak boleh, benda tu harus asal, tapi benda arid maksud dia juga. Bersifat Rasul tadi wajib dengan sifat siddiq, amanah semua tu kan. Sekia-kia harus atau sifat harus. Tapi kalau kena arid tuan dah lantik jadi Nabi, maka menyeksa harus. Tapi kalau kena dia janji, innallaha la yukhliful mi'ad, Tuhan tak menyalahi janji. Maka wajib situ bukan wajib zati itu, wajib arid dengan apa? Nisbah kepada nisbatul wa'id, nisbah pada janji. Maka dah janji Tuhan akan laksanakan. Walaupun seorang dia diambil ahli taat masuk syurga, ya, dan seorang dia ahli maksiat masuk neraka, mana dia sunaikan janji, itu maksudnya. Ya. Jadi ahli taat masuk syurga lah. Ada setengah ulama kata, kalau memada tuan ni ahli neraka, ahli maksiat, ahli usah, tuan cempak semua satu je dalam neraka, yang lain dia maaf, boleh. Sebab apa? Asal satu je manusia ada menepati janji, ya. Itu dipanggil arid. Dia wajib masuk ke neraka sebab nisbah janji. Kalau tilik kepada nisbah asal, tak tengok pada janji, arid janji, harus Tuhan nak masukkan dia ke mana tak apa, tu hak dia. Itu semata-mata memandang kepada kudrah mutlak, dia boleh buat apa dia nak, ya. Tapi kita suruh pada sudut janji, dia dah janji yang baik ada tempatnya, yang sebaliknya pun ada tempat dia. Itu dah benda asal. Maka semua tu pun masuk dalam makna kudrah. Yang tak masuk dalam kudrah ni apa? Benda mustahil, ya, mustahil zati, itu tak masuk, ya. Mustahil hakiki. Contoh dia, lemah bagi Tuhan, beranak Tuhan, tu benda mustahil. Kalau tanya boleh tak Allah Ta'ala jadikan anak bagi dia, kita tanya balik, anak bagi Tuhan hukum dia apa? Ya, yang tuan-tuan pening pula kena tanya dia balik. Dia tanya dia, kita tanya dia balik, ya. Dia kata boleh tak Allah Ta'ala maha kuasakan, boleh tak Allah Ta'ala jadikan anak bagi dia? Kita pun tanya, anak bagi Tuhan apa hukum? Anak bagi Tuhan, kau hukum anak Tuhan kau tak tahu, nak tanya aku sopak orang ke? Kita merang ke dia. Ya. Kau tanya ni kau tak mengaji ke, kau saja nak duga ke? Kalau kau mengaji kau dah faham. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat iradat dia takluk pada mungkin benda harus dia.
Kudrat iradat dia tak takluk pada benda wajib, dia tak takluk pada benda mustahil. Sebab kalau ditakluk pada mustahil, berubah hakikat, jadi harus pula pada mustahil. Kan? Baik, tak lemah ke Tuhan kalau tak boleh jadi anak bagi dia? Tak lemah, sebab tu bukan takluk, dia tak masuk takluk. Sebagaimana kita kata mata awak tidak bermasalah kalau dia tak mendengar. Telinga pun tak ada masalah kalau dia tak melihat. Tak dipanggil telinga awak ni cacat ni. Kita pergi jumpa doktor mata. Kalau kata apa sakit mata? Mata saya dah lama tak boleh mendengar lah tuan. Tolong cek balik, dia tengok hantar ke bawah. Kau ni memang kesiap makan ubat dia kata. Mata kita tak boleh melihat, tu baru dia kata ada masalah. Kalau mata tak boleh mendengar tu tak ada hal, tu kan sifat dekan takluk ni. Tidak dikata lemah bila mata tidak boleh mendengar, tak dikata lemah telinga bila dia tak boleh melihat. Sebab bukan peranan dia. Itu maksudnya. Jadi kudrat peranan dia apa? Kudrat at-taksir, memberi kesan. Ya. Takluk dia pada benda yang harus. Kalau ditakluk pada benda wajib, bermakna apa? Dia jadi kepada wajib, ada berubah hakikat. Makna benda tu asal baharu pula, asal tak ada. Benda dah sedia ada, nak pergi ada, dia panggil tahsilul hasil. Nak hasil apa, benda dah ada. Tuhan nak jadikan ilmu bagi dia. Ya. Tak termasuk takluk sebab apa? Ilmu bagi Tuhan wajib, dah sedia kala. Ya, dia menjadikan maknanya memindah daripada Adam ilal wujud. Sekarang ilmu Tuhan wujud asli. Ilmu kita wujud arid, baru datang. Bila baru datang, mana asal dia tak ada. Dia perlu pada sani', fa'il, mujid. Adapun ilmu Tuhan asli ada dia. Apa nak buat ada lagi, memang dah ada. Dan itu makna. Benda mustahil itu, nak pergi adakan benda mustahil lemah. Yang nak adakan jahil ke Tuhan, itu dah berubah hakikat. Ya. Benda mustahil, benda yang ma la yatasawwar fil aqli wujuduhu ay subutuhu. Benda yang tak terima akal ada dan sabit dia. Benda kalau boleh berlaku tu bukan mustahil, jadi harus pula. Ya. Tu. Walhasil kudrat iradat bertakluk pada benda harus. Kemudian percamai. Terpercamai. Dalil. Ni kitab tadi kena baca saya tadi. Percamai kata. Ya, percaman kata ada kudrat. Apa percaman? Dalil. Wajib. Ya, ada kudrat bagi Ta'ala. Padanya Ta'ala itu ialah kita reti daripada ada beberapa banyak jaksa-jaksanya. Tu jaksa. Ya, kesan-kesan dia tu. Ya, kalau kita panggil jaksa, jasa-jasa, maknanya takluk bagi kudrat. Iaitu apa takluk dia? Alam. Apa makna alam? Masiwallah. Bukan alam ilmu sains. Ilmu sains bilang alam ni sempit, yang alam ni je. Ya, dia tak gaji ada arash apa semua lagi besar. Semua yang lain daripada Ta'ala dipanggil alam. Dia ambil kalimah istiqaq di kalimah alamah. Ya, dalam ilmu istiqaq, maka kalimah alam diambil daripada alamah, mana tanda. Dia menunjuk kepada sesuatu. Jadi alam semua ni dia menunjuk kepada kewujudan Allah Ta'ala, kebersifatan Allah Ta'ala dengan segala kamalat. Semua alam ni dia menunjuk. Jadi kalau kita tengok alam tak nampak, bermakna kita buta. Orang tunjuk tak nampak kan? Tu nampak, tak nampak agak buta kan? Buta dalam, bukan buta luar. Iaitulah alam semua ni makhluk. Dengan sebab apa? Mustahil pada akal nak ada alam dengan sendiri. Ya, ada alam dengan sendiri. Bighairil mujid, tak ada pencipta, itu muhalun, akal tak terima. Dia mesti ada orang yang mengeluarkan dia. Nampak? Ada alam, bermakna asal dia tak ada. Tiba-tiba ada dengan sendiri. Terima ke tak? Tak terima. Sebab yang boleh mengadakan, dia boleh memindahkan daripada min haizil adam ila haizil wujud, zat itu mesti ada martabat ketuhanan ke dia. Kalau dia tidak ada martabat ketuhanan, dia tak boleh buat apa satu. Tandil kita sendiri. Kita tak ada sifat ketuhanan, apa benda kita boleh buat? Ya. Malaikat maut kata, balik. Tak boleh nak break, jalan. Sakit seminggu sakit. Dia doktor pakar, dia sakit, mati, jalan. Maknanya apa? Yang boleh mengurus ialah zat yang bersifat ketuhanan sahaja. Faham tu? Jadi bila dia kata alam ni ada dengan sendiri,
bermakna apa? Taraf di Tuhan ke? Nama pun alam baharu. Situ mana mustahil. Bila benda dia baharu, asal tak ada, macam mana dia nak ada dia sendiri tak ada asal. Ya. Sifat tak ada asal tu mana cukup dah dia sebagai satu zat yang dibalut dengan kekurangan dan kelemahan. Tiba-tiba dia lemah, dia nak mengada diri sendiri. Muhalun, mustahil lagi. Ya. Yang boleh mengadakan bila taraf wujud dia wujud yang zati. Ya, wujud zati yang mana? Wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan berhubung dengan ketiadaan. Dia tidak ada awal dan dia tidak akan binasa. Itu zat wujud zati. Tak ada yang macam ni melainkan tunggal, Tuhan Allah Ta'ala. Habis. Jadi alam ni terang. Lepas tu dalam kalam Arifin marra al-qaum walam yashhadu fi awnahu al-qablah. Siapa lihat yang dengan mata kepala daripada makhluk semua, hati tak pergi ke Tuhan, butalah mata hati. Ya, sebab jelas terang. Sebab tu alam ni pada istilah sufi dipanggil apa? Nurullah, cahaya Allah. Apa makna cahaya Allah? Bukan zat Tuhan, benda-benda yang menunjuk ke atas kewujudan Tuhan. Tengok sini. Sebab cahaya menunjuk. Kalau kita padam tak boleh baca kitab gelap. Maka tentu ada yang mengadakan dia. Jadi alam, ya, mana sebagai tanda, ya, kewujudan Allah yang mengadakan dia. Mana dia mesti ada pencipta. Maka tentu tidak boleh mengada dia melainkan satu zat, iaitulah Tuhan yang ada kudrah padanya. Mana yang nak mengada tu mesti kudrah dia, kudrah yang qadimah. Lagi pula kudrah yang baqiyah. Qadimah sedia. Mana kalau kudrat macam kudrat kita ni tak sedia, bermakna baru datang, dia tak boleh buat. Sebab kudrat yang sedia ni panggil ajizah, dia lemah. Ya. Kudrat kita kalau boleh, maknanya memberi taksis. Semua benda kita nak dapat. Ya, tapi banyak benda yang kita nak tak dah. Benda yang tak nak kita kena tanggung. Cukuplah tu. Dua perkara menunjuk terang kebesaran dia ni. Iaitulah zat Allah Ta'ala Tuhan yang ada kudrah, makna kekuasaan padanya. Maka apabila kita kejap kata ada kudrat padanya, kejap mana apa? Yakin, kemas, tidak ada syak zan waham lagi dah. Ada kudrat padanya pada Ta'ala, maka tentulah tidak ada lemah padanya. Dah sabit kudrat, lemah tak ada dah. Sebab dia benda yang berlawanan. Maka adalah bagi kudrat itu dua ta'alluq. Mana dia ada dua peranan dia itu. Dengan ijmal secara ringkas dan 8 ta'alluq dengan tafsir, mana cara huraian. Ta'alluq apa mana ta'alluq? Kalau dalam kitab Fariyatul Faraid dia kata apa? Ta'alluq. Apa dia kata? Menuntut sifat, ya, menuntut sifat yang lain daripada menuntut berdiri ia kepada zat. Faham? Ini apa bahasa pula keluar. Ini budak universiti kalau dengar boleh pening balik. Menuntut sifat kali kedua yang lain daripada menuntut berdiri ia kepada zat. Menuntut pertama sifat apa dia? Iqamah bizat. Itu tuntut pertama. Sifat mana berapa? Ma yaqumu bizat, atau barang kita maqama bi ghairi, benda yang berdiri pada yang lain, itu panggil sifat. Itu tuntut pertama. Mana tidak sah sifat duduk sendiri. Kalau duduk sendiri itu bukan sifat, tu zat nama dia. Zat ialah maqama bi nafsi, benda yang berdiri sendiri. Dia tak duduk pada orang lain, dia tak duduk pada orang lain, itu zat. Jadi tuntut pertama kudrat ialah apa? Iqamah bi zat, berdiri dengan zat, tuntut pertama. Tuntut kedua dia panggil ta'alluq. Itu kata Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, guru bagi Tok Nadi, kan? Dia kata apa? Ta'alluq ialah menuntut sifat kali kedua yang lain daripada menuntut berdiri ia kepada zat. Dia. Bahasa canggih. Ya, menuntut sifat kali kedua. Untuk pertama berdiri pada zat, menuntut kali kedua itu tadi. Kalau kudrat apa tuntut dia?
ijad, i'dam, ya, dan seterusnya. Maknanya at-taksir, memberi kesan. Ijad, dia mengadakan. I'dam, dia mematikan. Dia mengadakan dan meniadakan. Mengadakan benda yang belum ada, meniadakan benda yang telah ada. Semua ikat dengan dia. Ya, ala wifqil iradah, di atas muafakat iradat yang telah azal sub dan taksis. Sekian masa jadi sekian. Ya, jadi tak satu benda boleh terlepas daripada Allah Ta'ala. Ya, makna itu akidah. Sufi ada kita pandang. Ya, pandang dia jangan koleka dengan benda lain. Itu maksud dia. Pandang makhluk apa dia, makhluk dia fakir, dia hina, dia kena kontrol. Pandang Tuhan yang kontrol semua tu. Barulah cantik pandangan dia. Habis. Itu mana ta'aluk. Ya. Macam ta'aluk 4 kitab mengaji lah. Ta'aluk dia pula dia kata berdiri kali kedua, menuntut kali kedua. Pening kepala aku dia. Menuntut kali kedua lain daripada menuntut berdiri pada zat. Tahu, pening kau nak faham ni. Adik menuntut kali kedua tu apa? Kalau kudrat dia panggil apa? Taksir. Kalau iradat dia panggil apa? Taksis. Kalau 3 sifat lagi, ilmu, sama', basar dia panggil apa? Inkishaf. Ya, yang tak bertakluk hayat dia. Ya, hayat dia seolah mengesahkan saja, dia tak ada takluk mana. Jadi kalau cara tafsir dia ada berapa? 8. Maka makna ta'aluk itu ialah menuntut sifat akan satu perkara akan sebagian menuntut yang suku. Ini lagi ni pening kepala orang ni suku mana pula ni. Ya. Ini pun sedap juga. Dia mengaji dia pelik-pelik pun sedap kan. Kalau baca kitab macam sok khabar je tak ada. Lurus je kan. Boleh baca sendiri. Tengok ada tafsir ni, Tok D tafsir ni. Ta'aluk apa? Ialah menuntut sifat akan satu perkara akan sebagai menuntut yang suku, mana tuntut yang lain. Dalam Faridah kata tuntut kali kedua. Itu maksud dia tuntut lain. Tuntut yang suku, mana tuntut yang lain atas adanya pada zat. Mana menuntut pertama menuntut berdiri pada zat. Menuntut yang kedua ni yang kita nak ni. Ya, menuntut kali kedua tu dipanggil ta'aluk. Atau bahasa moden senang kita kata peranan tugas ABJ tu. Dia ta'aluk di mana tugas dan peranan dia. Kudrat peranan dia apa? Mana memberi kesan pada menjadi dan meniada dan sebagainya. Ya, memati, menghidup, memberi, menarik, itu semua peranan dia. Habis. Iaitu tiap-tiap sifat ma'ani. Jamak daripada maknan, maknayani, ma'ani jamak itu. Maknan adalah satu benda, satu makna yang wujudi. Kudrat dipanggil maknan wujudi. Iradat satu makna yang wujudi. Boleh dibuka besok tuan hijab nampak cara yang layak dengan dia yang laisa kamisli syai'. Bila banyak dipanggil ma'ani. Ulama letakkan 4 pembagian, ni nafsiyah, ni salbiyah, ni ma'ani. Semua ada wajhut tanasub saja. Ya, wajah kemunasabahan. Munasabah sebab apa dipanggil ma'ani? Sebab benda yang boleh lihat. Itu makna yang maujud. Kalau salbi itu di ibarat kan, ibarat tenapi suatu perkara di satu perkara kan. Ibarat panggil salbi dengan mana insilaf. Wujud dipanggil nafsiyah. Mana wajah tanasub? Sebab dilalah nafsiyah, dilalah wujud terus kepada nafsi diri. Ada terus pergi pada zat. Ya, kalau kita kata apa? Yatim, ada pergi makna lain. Tak ada satu di satu. Mana apa? Tidak ada bapa. Dia siapa? Dia budak tu. Itu panggil salbiyah. Ibaratun an-nafil. Kalau kidam dia panggil apa? Ibaratun an-nafil adami sabik lil wujud. Menafikan adam sabik bagi wujud. Mana ketiadaan yang mendahului bagi wujud Tuhan tu ternapi. Dengan sifat kidam kita itlak, pum dia tendang tu terus. Mana wujud Allah ternapi didahului oleh ketiadaan. Faham? Itu panggil salbi. Ya. Cuma ada wajah-wajah tak bukan suka-suka je. Kena kata apa mana salbiah? Salbiah dia kata. Salbiah betul mana? Macam sama je lah. Wah. Itu jawab dia beban. Kau ngaji habis kulit tercabut ulu kitab tak faham. Suruh dia faham terus kitab yang lain boleh kias kan ibarat dia. Ya. Iaitu tiap-tiap sifat ma'ani yang ada ta'aluk ni, kecuali hayat. Iaitu tentu tak boleh ada melainkan dengan jalan ada pada zat.
Mana apa sifat dia tak boleh sendiri. Cuma bahasa usuluddin jangan guna bahasa menumpang. Kalau kita sifat ialah benda yang menumpang di zat. Kalau kita makhluk, kalau Tuhan jangan guna tu. Dia tak kata apa menumpang, dia kata apa qama, berdiri. Ya. Kudrat, apa makna kudrat? Sifatun wujudiyatun qaimatun li zat. Tu mana kudrat? Sifatun wujudiyah. Dia nak keluar kalau sifat ma'ani kaunuhu qadiran, sifatun sabitatun. Dia tak kata wujudiyatun. Tengok ibarat tu. Tuan Saidi Abdul Rashid guru kita apa? Kau baca kitab tengok ibarat kitab. Baru kau boleh faham. Sekarang ni ibarat dengan wujudiyah, yang ni ibarat dengan sabitah. Kan lain. Bila wujud maknanya boleh lihat. Kalau sabit ada benda hal. Ya, tu. Maka menuntut ia tidak dinamakan ta'aluk lagi. Ya. Untuk yang pertama tu. Tu. Maknanya tentu tidak boleh ada melainkan dengan jalan ada pada zat. Tuntut yang pertama. Sebab sifat, apa ta'rif sifat? Ya. Mahya, ta'rif sifat apa? Maqamah bi ghairi. Benda yang berdiri pada benda lain. Apa benda lain tu zat. Dia tak sah. Dia duduk sendiri. Kalau duduk sendiri ada makna lain. Mahya dia lain. Mana tu zat. Zat mana maqamah bi nafsi. Benda yang wujud dia tak menumpang benda lain. Dia berdiri sendiri. Ya, ni sebab mana dia tidak menumpang. Kalau zat sifat dia menumpang. Ada dengan Tuhan dia pakai menumpang, mana berdiri. Itu istilah bahasa dia. Jadi bila sebut sifat dia mesti berdiri di zat. Bila sebut zat dia mesti ada sifat. Ada dua tak boleh cerai tanggal. Tapi mafhum lain. Mafhum sifat lain, mafhum zat lah lain. Tapi benda yang tak boleh bercerai tanggal. Ya, dua. Tiap-tiap zat mesti ada sifat, dan tiap-tiap sifat mesti dia duduk di zat. Tu. Maka menuntut ini, menuntut mana tu? Makna dia tentu tak boleh ada melainkan dengan zat. Mana menuntut berdiri di zat. Menuntut ini tidak dinamakan ta'aluk. Tuntut kali kedua tu. Maka apabila menuntut pula sekali lagi yang lain daripada itu, maka itu dia panggil ta'aluk. Apa menuntut dia? Iaitu mengadakan, meniadakan, menghidupkan, mematikan. Itu ta'aluk. Mana peranan dia lah. Maka dua ta'aluk ni. Maka dua ta'aluk itu iaitulah ada. Satunya ta'aluk suluhi qadim. Situ. Penjagaan ni. Tambih. Satu penjagaan adalah diisnad dan disandar. Ini panggil atfut taksir. Ataf taksir. Dan tu nak ataf isnad. Isnad tu bahasa Arab, bahasa Melayu apa sandar. Dia panggil atfut taksirin. Dan adalah isnad dan sandar sama makna tu. Kita sandarkan menuntut kepada sifat. Itu ialah dengan jalan pinjaman, tuturan jua. Menuntut disandarkan menuntut kepada sifat. Ya, menuntut sifat tadi kan. Itu jalan majaz jua. Kerana sebenarnya menuntut zat yang bersepakai ia dengan sifat-sifat itu. Ya, kerana yang sebenarnya menuntut zat yang bersepakai ia zat tu dengan sifat-sifatnya. Maknanya zat dia tidak sunyi daripada sifat, dan sifat dia tak boleh percaya pada zat. Maka dua ta'aluk itu ialah satu. Pertama apa? Ta'aluk suluhi qadim. Ta'alukun suluhiyun qadimun. Ta'aluk satu, suluhi kemudian qadim. Suluhi apa makna? Patut padan. Ya, bahasa kita berkelayakan, patut padan. Qadimun bila sedia kala. Kita ada pisar. Tahu ada pisar. Ada pisau. Bila ada pisah, makna apa? Patut padan bagi kita nak kerat, nak cocok, nak belah, nak iris, semua boleh. Tapi belum buat, kita panggil suluhi. Itu maksudnya. Ya. Bila kita tentu aja, saya nak kerat pukul 10 orang. Itu dipanggil tanjizi. Tanjizi itu qadim, sedia kala itu anda putuskan, tapi pemutusan itu dalam bentuk taksis.
Bukan dalam bentuk taksir kudrat punya peranan. Ya, sampai masa pap diadakan. Itu maknanya beza dia tu. Maka dua ta'aluk itu, satu dia panggil ta'aluk suluhi qadimun. Suluhi mana apa? Patut, padan, mana berkelayakan kalau bahasa kita. Oleh kerana ada di antara itu kudrah, kudrat, maka ni ta'aluk orang bahasa ni kudrat. Maka patut bagi Allah Ta'ala suluhi qadim, mana apa? Menjadikan, tapi belum menjadi. Ya, itu dia. Mana patut padan orang panggil. Kita ada pistol, patut kita boleh tembak. Kita ada pisau, kita patut boleh cut, dan sebagainya. Baik, kalau tak ada tak patut. Suluhi tak ada kat dia. Ya, dia tak boleh nak cut, dia buat pisau pun tak ada, nak cut apa? Dia tak ada sifat tu. Ta'aluk suluhi tak ada, sebab dia tak ada benda. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, maka patut bagi dia mengada, tapi belum mengada lagi, dia patut saja. Itu dipanggil suluhi qadim, sedia kala tu, kepatutan tu, berkelayakan sedia kala. Mengada Tuhan dengan kudrah, yakni Tuhan yang bersepakai, yang bersifat dengan sifat kudrah, ya, akan tiap-tiap mungkin pada masa imkan. Bila masa imkan, pada masa dijadikan nur Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu waktu imkan dipanggil, ya. Hingga sentiasa sekarang ni. Maka ini ta'aluk meratai. Ia akan sekalian mungkin. Semua mungkin masuk. Ya. Mungkin maujud ba'dal adam, mungkin sayujad. Ya, semua masuk dalam. Maknanya Allah Ta'ala berjadikan. Maka ini ta'aluk meratai bagi sekalian mungkin sekalian makhluk. Dengan jalan apa masuk ni? Patut padai dia panggil. Patut padan je. Belum tanjizi lagi ni. Tanjizi makna lurus. Suluhi ni mana patut dia? Belum. Kalau dia sab aja jadi, itu dia panggil tanjizi. Ya, patut padan. Mana kalau bahasa kita berkelayakan. Itu. Dan jika mengada, ia akan setengah-setengah jua sekalipun. Walaupun dia mengadakan setengah. Itu tasis iradat. Tasis iradat apa? Bibak dima yajuzu alal mumkin. Mana tasis iradat, dia menentukan setengah daripada benda yang harus bagi mungkin. Mungkin apa? Mumkinat mutaqabilat. Mungkin yang berlawanan. Mana Allah Ta'ala boleh jadikan seorang itu gemuk dan kurus. Kurus boleh buat, gemuk pun boleh. Tapi bila dia tak menjadikan, satu je, salah satu. Dia tak boleh berhimpun dua. Satu masa dia gemuk pun boleh, kurus pun boleh. Wah, ni lain macam ni. Itu benda mustahil. Kalau orang tanya kita, boleh tak Allah Ta'ala jadikan satu benda tu dalam satu masa bergerak dan diam? Pertama kita tanya ni, awak gila ke tak empuk boleh kau? Ya. Tapi kalau bahasa ilmiah kita tanya dia, berhimpun dua berlawanan apa hukum, tanya dia. Ya. Ad-didan la yajtami'an. Benda did dia tak boleh berhimpun, tu kaedah mantik. Benda lawan cara did. Kalau lawan cara nakid lain. Ya, ni lawan cara did, makna gerak, diam, panjang, pendek, ada, tak ada. Itu boleh berhimpun. Sebab dia kata taksis iradat ditentu bibak dima yajuzu alal mungkin. Ditentu setengah, sama ada atau tak ada, kecil atau besar, dia akan tentu azali. Itu maksudnya. Dan jika mengada, ia akan setengah jua. Mana dia mengadakan setengah, bukan dia mengadakan dua-dua sekali. Ya, Tuhan mengadakan satu benda tadi apa, macam kita kata cantik dengan hudur, dua-dua ada. Cantik, ya, hudur ya, gila panggil. Ya, kecil dengan besar, mana boleh? Kalau kecil dia jadikan, besar tu tak ada lah. Kalau dia jadikan besar, kecil tak ada lah. Sebab apa? Sebab tahu dia berhimpun dua berlawanan. Apa hukum berhimpun dua berlawanan? Mustahil. Maka mustahil tak masuk dalam ta'aluk. Tuan maksud ni, ya. Tuan ta'aluk benda harus, bukan benda mustahil. Habis. Keduanya ta'aluk tanjizi hadis. Oleh kerana ada di Allah Ta'ala sifat kudrah yang maha sempurna, maka patut bagi dia
nak mengada dan meniada. Bila tiba masa yang telah tentu tu taksis oleh iradat azali, sekian masa tahun sekian lahirlah seorang yang paling mulia, insan paling mulia di bumi Makkah. Itu dia 12 Rabiul Awal contoh dia. Itu semua taksis di bumi Mekah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Bila sampai masa tu pam aja, pundrat pun mengadakan dengan benda yang telah ditaksis oleh iradah, ala wifkil iradah. Tuan menjadi itu ala wifkil iradah, atas muafakat dengan penentuan iradat. Tak ada berlaku iradat kata jadi tahun ni tiba-tiba buat tu, itu tak boleh, itu mustahil. Membawa kepada makna yang tak elok, membawa kepada manusia jahil pula kan. Jadi Tuhan mentaksis di azali takluk tanjizi. Mana tanjizi? Lulus hadis yang baru. Dan berlaku dan lulus yang baru. Ada kita tahun berapa kita lahir? 60. Tahun berapa kita lahir? Ikutlah. Sampai masa tu dia pun jadi jadi semua tu semua adalah kesan. Wujud makhluk dipanggil kesan, dipanggil asar. Maka Tuhan dipanggil muassir. Itu istilah sufi panggil. Kita semua dipanggil asar, kesan-kesan iradat dan kudrat Tuhan. Maka yang memberi kesan dipanggil muassir. Siapa muassir? Huwallahu ta'ala. Sebab kita dengan Tuhan tidak bercerai dan tidak berhubung. Tidak berhubung sebab hakikat lain-lain mustahil. Zat yang wajib dengan yang baru nak berhubung, itu mustahil. Tapi bercerai dengan mana kita terlepas daripada kudrat iradat, itu tak boleh. Kita tak bercerai daripada takluk kudrat iradat, ilmu sama bahasa, tak lepas, sentiasa dengan dia. Itu maksudnya. Habis tu. Benda ni lah yang nak dia dihidupkan pandangan dalam tu. Sentiasa keperasanan terikat kita dengan Allah Ta'ala. Itu akan membawa kepada cahaya iman lagi terang. Jadi takluk dia kedua takluk dia tanjizi hadis, lulus yang baru. Mana Tuhan luluskan dengan mada tu. Maka meluluskan mengada tu dipanggil takluk tu tanjizi hadis. Maka lulus tu masuk dalam kategori mana? Taksir panggil. Taksir mana memberi kesan. Adapun iradat taksis menentu. Iaitu baru mengadakan sungoti. Mana sungguh hati panggil, sungoti. Mana betul-betul lah. Atau meniadakan, mana betul-betul meniada benda yang tak ada. Sampai ajar pun Tuhan terik. Akan mungkin mana benda yang harus ada atau ada, mana makhluk ni. Bila kemudian daripada sudah ia mengadakan dia. Kalau mematikan, mana sesudah ada. Kalau mengada, sebelum ada. Jadi semua pergerakan kita tak lepas daripada dia. Mana terikat. Bila kita merasakan kita terikat, baru terasa fakir kita dengan dia. Bila rasa fakir dengan dia, barulah kita rasa betul nampak kerdilnya diri kita, barulah madat sampai. Dan 8 ta'aluk dengan tafsil pula. Apa 8 ta'aluk tafsil? Bahawa ditambah ta'aluk qabdah. Tadi tanjizi hadis, sebelum tu dipanggil apa? Asal-asal suluhi qadim. Suluhi qadim, tanjiz hadis. Maka kalau tafsir dia masuk celah-celah tu, qabdah dia panggil. Takluk dalam genggaman dia. Qabdah dengan mana genggaman. 8 tu dia. Tengok sini. Tafsir tu bahawa ditambah takluk qabdah. Takluk qabdah pula, yakni genggaman. Mana kita berada dalam kekuasaan dia. Genggaman mana kekuasaan. Yang genggaman kita payang mana kita ada jari genggamnya. Tuhan tidak serupa dengan makhluk tu, dasar besar gitu. Begini aturan dia. Tengok ini diatur ni 8. Baik, satu dipanggil takluk suluhi qadim yang tadi. Sedia kala lagi patut bagi Allah Ta'ala mengada dan meniadakan. Sebab apa? Sebab dia ada kudrat. Yang kedua, celah tu dia ada takluk qabdah nama dia. Celah tu ada takluk qabdah. Iaitu apa? Tatkala sampai masa imkan dijadikan nur Rasulullah SAW, maka mungkin itu di dalam genggaman Tuhan. Dengan makna apa?
dia kendak mengada, nak saya mengada, ya. Dan jika tiada, maka dikekalkan dalam keadaan tiada. Situ maknanya ada satu qabdah, ya, mana di situ ada satu keadaan lagi, maknanya ikut dia nak ada terus boleh, dia nak padam pun tak apa. Habis. Yang ketiga di planet ta'alluq tanjizi hadis. Sekarang tuan luluskan kita kan ada, sekarang kita sedang berada. Kita dipanggil apa ni? Mungkin apa ni? Kita sekarang ni mungkin apa dia panggil? Maujud ba'dal adam nama dia. Kita ni adalah mungkin maujud ba'dal adam. Ada kita ni selepas ketiadaan. Ada mungkin yang sayujad, yang akan lahir lagi insan-insan banyak lagi kan. Itu mungkin sayujad yang akan ada. Ada mungkin pula annahu lam yujad. Mungkin ni annahu lam yujad. Ada di ilmu Tuhan dia takkan, dia mungkin tapi takkan berlaku. Imannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu mana mungkin annahu lam yujad. Mungkin dia mungkin boleh beriman tapi dalam ilmu Tuhan dia tak beriman. Dia takkan berada mungkin. Ya. Jadi sekarang masuk yang ketiga. Apa dia? Ta'alluq tanjizi hadis. Tuan adakan kita. Adalah kita sekarang. Sekarang kita duduk ta'alluq keempat ni. Kita ada dalam qabdah Tuhan. Semata-mata tilik kepada kudrat. Yang tidak pada janji lagi. Semata-mata tilik pada kudrat. Mutlak kudrat Tuhan. Iaitulah pada masa mungkin ada. Sekarang kena pada kita ni. Di dalam genggaman Tuhan. Dengan makna jika Allah Ta'ala hendak mengekalkan di dalam kita ada ni. Di tinggal kita ada. Kalau Tuhan nak kekal kita tak mati-mati sampai bila? Sekarang boleh? Jangan tengok pada janji, tengok pada mutlak kuasa besar dia. Dia boleh buat apa dia nak. Tapi kena ada perjanjian, ya, kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang hidup akan tahu. Hidup akan mati maknanya. Jadi tunggu masa lah. Maknanya kematian kita dipanggil wajib arid. Wajib mati baru datang sebab arid baru datang janji. Sekiranya asal tak tengok pada janji, tengok pada kudrat saja, itu harus bagi Tuhan masuk qabdah yang ta'alluq yang keempat. Qabdah maknanya kalau Tuhan nak kekalkan kita tak mati-mati boleh, ya. Tapi dia ada janji tu tajuk yang lain pula lah, kena mati lah. Dengan makna apa? Jika ia Allah Ta'ala hendak mengekalkan di dalam keadaan hal kita ada sekarang ni, maka ditinggalkan dia dalam hal itu, mana kekal tak mati-mati boleh. Dan jika dikendaki meniadakan, maka dihilangkan dia. Dan itulah janji dia, ya, menunggu masa, ya. Habis. Berapa? 4. Yang kelima ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi hadis lagi, ya. Iaitu meniadakan mungkin pula. Tadi mengada. Yang ni meniadakan. Yang dah ada tu sampai aja pam tuan terik. Kemudian daripada sudah adanya, ya, tuan terik tu yang dah mati semula. Malam pada mati, lusa pada mati, satu dunia saya tak berapa banyak orang mati, yang berperang lain kan. Maka jadilah mungkin itu tiada. Adam tak ada. Mana kewujudan dia telah terpadam, ya, dengan kedatangan maut. Keenam ta'alluq qabdah pula. Celah tu ada qabdah satu lagi, iaitu di dalam hal mungkin sekarang telah hilang. Mana? Di dalam kubur. Yang sedang berada dalam alam barzah tu, maka ia di dalam genggaman Allah Ta'ala juga. Dengan makna jika dikendaki menghidupkan pula, dia akan bangkit sebagaimana janji. Yaumul ba'as bangkit, maka menghidupkan dia, itu yang dijanji. Dan jika dikendaki mengekalkan hidup, hilang, tak ada dalam hilang, hal hilang itu, maka dikekalkan begitu, mana tak bangkit-bangkit boleh. Yang ada dalam alam barzah sekarang ni, kalau Tuhan nak kekalkan dia habis padam terus, tak ada bangkit, boleh sedikit menilik kepada kuasa mutlak dia. Tapi kalau tidak pada janji, tu dia janji dia akan bangkit kembali, dan tempat dia pun dah disediakan sana, 2 tempat yang maklum, kan. 6. Yang ketujuh ta'alluq tanjizi hadis juga, ya. Ta'alluq tanjizi hadis maknanya apa? Menghidupkan lepas hilang, mana lepas tak ada. Itu yang akan berlaku tu tengah masa yang makin dekat kiamat. Ia panggil yaumul ba'as, hari kebangkitan. Yaumul jaza, hari untuk pembalasan, bukan yaumul amal lagi. Sana tak ada amal lagi. Itu 8. Dan akhir yang ke-8 ta'alluq qabdah. Celah tu ada satu qabdah, iaitulah mungkin itu sekiranya jika Tuhan kendak mengekalkan dia bila ni dah bangkit tu, kan, menghidupkan,
kemudian hidup, kemudian ada dalam lepas hidup besok dah balik, dia macam mereka dah bangkit. So ada orang Imam Nasyar kan, dah bangkit balik, nak kekalkan dalam keadaan ada, itu dia janji. Kalau dia padam balik boleh. Dia maka dikekal begitu. Dan jika dikendaki menghilang pula, maka menghilang ia akan dia. Mana kau tuan nak hilangkan, ya dibatalkan, makna apa? Dia tak jadi kiamat, dia tak nak jadi kiamat, dia tak nak jadi kekal, dia mati ke balik semua balik, habis kosong, boleh tak dapat. Sekira-kira pandang pada mutlak kuasa kudrat dia. Kalau pandang pada janji, dia janji akan kekalkan lah. Sama ada tempat nikmat, Allahumma ja'alna minhum, atau sebaliknya, wala ahyazabillah, habis. Kemudian ketahuilah oleh kamu bahawasanya ta'aluk qabdah, ta'aluk genggaman, ialah dengan kita putus tilik daripada dalil. Kita nak main qabdah ni, jangan tilik pada dalil dan tengok pada janji. Semata-mata tilik pada mutlak kudrat Tuhan aja. Kalau tilik pada janji dah siap, ya. Sempadan ni kena mati, waktu bangkit balik, tu kena hidup balik, kena kekal di sana, itu dah janji. Kita jangan tilik janji ni, kita nak tengok pada semata-mata kudrat boleh berlaku semua. Itu maksudnya. Ya, tapi berlaku apa yang telah dijanjilah. Innallaha la yukhliful mi'ad, atau tak menyerahi janji. Bahawa ta'aluk qabdah itu ialah dengan kita putus tilik daripada dalil dan janji. Jangan tilik dalil janji semata-mata pandang tu je, dia akan jadi 8. Ya, tu. Dan juga taksis iradah. Kita jangan tilik pada taksis iradah, taksis iradah dah siap. Ya. Pada mana-mana sebelah tadi, mana kita tengok situ, dia akan pecah pada sampailah 8 ta'aluk campur dengan qabdah. Begitulah kehaibatan genggaman kuasa Allah Ta'ala pada semua makhluk dia yang maha dahsyat, ya. Yang tu yang nak disuburkan ingatan dengan tembakan zikir. Tersebut zikir tu sab dia masuk semua tuan ni. Habis. Kemudian bahasan terjemah Melayu segala sifat ma'ani pula. Wallahu a'lam.